Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyiah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih wa dalil wahdaniyatih Sayyidina Muhammad al-mab'uthi bibahiril mu'jizat لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. Far'un, apabila turun Nabi Isa pada akhir zaman, berjumpa ia dengan Imam Mahdi dan menghukum ia dengan syariat Nabi kita Muhammad, dihukum dengan barang yang jatuh ijma' ulama'. Dan jika berkhilaf ulama, ia hukum dengan barang yang datang ijtihadnya, kerana ia tiada boleh mendatangkan salah satu hukum daripada hukumnya. Muka surat 7 daripada bawah nebagih. Qala musannif rahimahullah ta'ala, far'un, ini satu fara', satu cawangan daripada soalan yang sebelum daripada ni. Apabila turun Nabi Isa pada akhir zaman, berjumpa ia dengan Imam Mahdi. Sebelum daripada ni ada dah soalan tanya ni, Imam Mahdi ada dah ke tak ni sekarang ni? Syekh kita jawab ni, ada satu orang pelajar yang mari mengaji dengan aku dulu, dia kata ada dah duduk negeri si fulan. Tapi dia tak ada wayalah tua mana ni. Tapi kalau pandangan jumhurnya ni, banyak yang dipegangnya tak turun lagi ni, tak ada lagi ni. Cuma dia riwayat Syekh saat ni dia lepas soalan dia riwayat gitu jelah. Jawab dia tu maknanya ada hok duduk mengaji dengan aku tu pandai-pandai aku lagi. Dia ada dah di negeri si fulan ni. Tu. Tapi orang dulu lah gitulah, maknanya dia tak ada bahagia apa dah ni. Jadi Nabi Isa AS dia akan berjumpa dengan Imam Mahdi, ada sezaman ni. Dan menghukum ia Nabi Isa dengan syariat Nabi kita Muhammad. Dihukum dengan barang yang jatuh ijma' ulama'. Maknanya dia berhukum dengan hukum yang mujma'un alaih saja. Yang diijma', kalau ada dalam ijma' ulama', dia ada pula mukhtalafun fih. Bagaimana pula kalau mukhtalafun fih? Dan jika berkhilaf ulama', ia hukum dengan barang yang datang ijtihadnya yang Nabi Isa mengikut qawaid mana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtihad syariat Nabi Muhammad. Bukan ijtihad orang panggil syariat dia dak. Tu. Dia isyak maknanya seolah macam ulama' jugalah dia tu. Dan kalau dari kitab Minhaj itu ni ada disebut hadis bahasanya, makna kata lebihnya umat Nabi Muhammad ini ulama' ni ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Tu. Ulama' umat aku serupa dengan nabi-nabi Bani Israel. Itu dalam muqaddimah kitab Minhajul Abidin. Ayat kata lebihnya umat Nabi Muhammad, dan ayat tentang kelebihan Imam Ghazali. Jadi ulama umat Nabi Muhammad ni taraf dianya serupa nabi nah, kalau Bani daripada kalangan Bani Israel. Jadi Nabi Isa AS walaupun dia nabi, dia tidak berhukum dengan syariat dia ada syariat dia dah. Dia berhukum dengan syariat Nabi Muhammad yang jatuh mujma'un alaih. Pada mujma'un alaih makna yang ijma' ulama'. Tu. Apa saja hukum-hukum yang ijma' ulama', maka itulah yang dia akan perlakukan. Kalau berlaku khilaf di kalangan ulama, dia ijtihad lah. Ijtihad itu ijtihad di atas syariat Nabi Muhammad dan mengikut qawaid
agama ni ataupun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia Nabi Isa AS tidak boleh mendatangkan salah satu hukum daripada hukumnya, hukum Nabi Isa. Tak boleh. Ya, di situ menunjukkan maksudnya lebih maknanya Nabi kita ni. Tu. Far'un, adapun masa ia duduk menghukum di dalam dunia, kata setengah ulama 40 tahun. Lama mana Nabi Isa AS ni menghukum di dunia ni? 40 tahun, dan kata setengah yang lain pula 70 tahun. Setengah makna 40 tahun, setengah lagi 70 tahun. Mencukupkan 40 tahun kerana diangkatkan ke langit umurnya 30 tahun. Jadi maknanya hak sani dia kata 40 tahun mencukupkan 40 tahun tu jadi 30 tahun lagi, jadi 70. Jadi campur dengan 30 tahun diangkatkan dia tu ni, satu pandangan 40 tahun, satu lagi 70 tahun. Hak 70 tahun tu mencukupkan 40 tahun. 40 tahun tu maknanya hak Nabi Isa AS hidup atas dunia diangkatkan makna 30 tahun. Bermakna 30 40 nak cukup 70 30 tahun lah. Jadi 70 mana jadi 100. Sini betul 7. Yang lainnya 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Dan kata setengah yang lain 7 tahun. Mencukupkan 40 tahun kerana diangkatkan ke langit, makna umurnya 33 tahun. Jadi ni maknanya jadi 40 tahun lah semua ni. 40 tahun. Berapa 40 tahun? Jadi 40 tahun satu kaul dia kata 40 tahun. Nah. Satu kaul kata 40 tahun. Kata sebenarnya makna 7 tahun. 7 tahun. Nah. 7 tahun saat itu mencukupkan 40 tahun kerana diangkatkan ke langit umur dia 33 tahun. Jadi 40. Jadi maknanya Nabi Isa AS diangkat ke umur 33 tahun. Kena tengok molek tu ni. 33 tahun nak cukup 40 tahun, 7 tahun lagi. Jadi hak satu kaulnya makna mana Nabi Isa AS hak bangkit di pada akhir zaman ni 7 tahun je dia meretah bumi. Berhukum. 7 tahun tu ialah nak cukup jadi 40 tahun daripada 33 tahun. Tapi hak kaul yang pertama saat ni 40 tahun. Tu kaul yang pertama. Dengan tak ada kira hak tahun hak sebelum daripada diangkat tu. Gitu. Jadi kalau kita capur dengan hak umur dia hak sebelum daripada diangkat 33. Capur 40 dah. Kalau hak pandangan yang pertama tu. Jadi 40 pandangan yang pertama 40 tahun Nabi Isa AS berhukum. Berhukum dengan hukum ataupun orang panggil syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu kaul yang lain 7 tahun. Berapa 7 tahun? Nak jadi cukup 40 tahun capur dengan 33 tahun semasa dia hayat dia sebelum mana dia diangkat ke langit. Tu. 33 tahun ialah yang membunuh. Ialah Nabi Isa AS yang membunuh akan Dajjal pada Dimashq ataupun dengan logat Melayu kita Damsyik lah ni. Biasanya dalam buku-buku sejarah pun mana dia sebut Damsyik ni. Damsyik. Tapi orang Arab mana Dimashq. Dimashq di Syria dia. Di Syam. Kemudian keluar lepas daripada Dajjal keluar pula Yajuj wa Majuj. Maka lari ia Nabi Isa dan sertanya Nabi Isa segala mukminun kepada Jabal Tur. Tu secara rekah-rekahnya disebut perincian dia tu adalah. Kemudian diangkatkan Quran. Dikatakan tinggallah bumi ini kemudian daripada mati segala manusia, iaitulah kiamat dah ni. Mati segala manusia tu makna kiamat dah. Mati segala manusia 40 tahun lepas daripada kiamat. Lepas daripada kiamat kemudian diturunkan hujan. Ini malaikat Israfil tiup sangkakala yang pertama kiamat. Lepas mana berlaku kiamat tu 40 tahun manusia orang panggil mati kemudian diturunkan hujan atas bumi itu, turunlah hujan, maka dinamakan ma'ul hayah, air kehidupan, sebab nak dibangkitkan semula ni. Maka macam itulah dia bandingin, mana Tuhan buat tu dia ada bandingin yang kita boleh faham sebagaimana tanaman benih-benih apabila jatuh air hujan dia pun mulalah bercambuh. Begitulah.
Jadi maka dinamakan ma'ul hayah, air hujan tu. Air hujan selepas daripada kiamat ni. Maknanya 40 tahun sebelum dibangkitkan semula. Maka tumbuhlah segala ajsad. Tumbuhlah segala ajsad, mana tubuh badan, dan ditiup sangkakala ba'ats mana bangkit. Ba'tsun. Maka ditiuplah oleh malaikat Israfil akan sangkakala, maka keluarlah segala arwah. Roh-roh pakat tubuh abi mencari ke badannya. Tu. Orang ada buat cerita pun dia ambil bayangan ni lah ni. Dia bela-bela dia koyak campur tambah-tambah tokok tambah dia tu. Roh dia keluar lepas daripada 40 tahun. 40 tahun maknanya hujan yang dipanggil kat air hujan tu ma'ul hayah. Maka tumbuhlah segala ajsad, keluarlah segala ajsad, dan ditiup sangkakala ba'ats, maka keluar ba'ats mana bangkit, maka keluarlah segala arwah, mana roh-roh mencari ke badannya, badan arwah. Roh cari. Kerana hakikatul insaniyah, hakikatnya ialah roh kita lah yang tak bertukar takir tak bersalih ganti. Roh kita tetap sama. Start daripada mula dijadikan dia di alam arwah, ataupun dipanggil dalam istilah tasawufnya panggil alam al-lahut, yang paling tinggi sekali lahut. Kemudian dia turun kepada jabarut, malakut. Kita sekarang dipanggil alam mulk. Alam mulk yang juga dipanggil sebagai alam ajsam. Jadi maknanya mana roh tak mula dijadikan pada alam lahut, sampai sekarang setiap orang roh, setiap orang tu dia tak bertukar. Jadi walaupun zaman kita sekarang ni setakat hari ni derma organ ni, kalau lagi akan datang boleh bubuh tangan orang lain ni, jadi tidak timbul isu lah. Sebab ketika mula-mula isu orang panggil derma organ itu, ada orang buat persoalan. Kalau organ-organ yang berjuruh, orang yang soleh, kemudian diberi kepada orang kafir ke berapa ni. Jadi bagaimana nak dipertanggungjawabkan nak diazabkan, nak beri nikmatkan dia ni. Sebenarnya hakikat kitanya ialah roh kita tu. Dia tu berbalik kita. Macam kita kata orang kafir. Orang kafir ni kan hacur lebu kena bakar apa dia jadi pula. Jadi itu tidak jadi isu tentang body tu, jasad tu. Tu. Cuma ada persoalan kalau orang panggil dibangkitkan di atas kelakuan kita sekarang ke, maksudnya kalau macam Ustaz Loh dia agak berisi jadi adakah dia bangkit dengan lagu tu? Kalau skeping, adakah dia skeping macam Ustaz Syahid kita ni? Ada dulu ada sahabat kan. Dia pergi ngaji Mesir juga, adalah dulu best yang sekolah daripada Mak juga, dia skeping sungguh-sungguh. Kita duk panggil skeping ke dia. Skeping makna nipis sangat ni. Tu. Jadi makna roh cari tubuh badan masing-masing. Far'un, ini satu far'un, adalah segala amwat, ziarah mereka itu di dalam kubur mereka itu, di dalam kafan mereka itu. Sebelum daripada ni pun ada dah. Okay? Makna roh al-arwahu junudum mujannadah. Tu. Fama ta'arafa minha iktalafa. Wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Hadis sahih Bukhari. Maksudnya arwah itu adalah junudum mujannadah, mana perhimpunan yang berhimpun. Maka fama ta'arafa, fama makna faman. Tu. Ma tu li ghairil akil tapi dibagi makna lil akil. Fama ta'arafa, maka siapa-siapa yang saling kena mengenali, yakni orang mukmin yang mendapat nikmat, sama-sama itulah dikena sealiran. Sebab ana sebut dah dulu, atas dunia ni kita nak buat suku tak boleh. Tak boleh buat suku. Maksudnya nak himpunkan yang baik-baik saja, kumpulan orang soleh, orang hak toleh duduk pun tak boleh. Anak isteri, mana suami isteri kadang-kadang satu aliran, kadang-kadang tidak, banyak channel lain-lain. Jadi sehingga itu berlaku kepada para nabi rasul, Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam. Itu tidak boleh lah. Tapi di akhirat kelak dia akan jadi suku lah. Orang-orang yang baik dia berkenalan dengan orang yang baik sajalah. Tu maknanya tim mana ni, dia tim yang sama ni. Jadi fama tanakara minha ikhtalafa, bersalah-salahan. Jadi ziarah di dalam kubur itu berlaku dengan secara kafan. Secara kafan, itulah cerita orang Indonesia banyak sangat pocong-pocong ni. Melopak-lopak ni. Jadi maknanya segala amwat ziarah mereka itu di dalam kubur mereka itu di dalam kafan.
Sebab syurga setengah daripada nikmat ini ialah manusia ni memang tu jadi ke perangai dia setengah daripada tabiat dia ialah dia tak boleh duduk sorang. Contoh yang paling mudah sekali ialah Nabi Adam AS. Syurga ni tempat nikmat segala ada tapi akhirnya Nabi Adam gelisah juga. Gi mari tak tahu tak kena bergapo. Dia tak boleh nak royak. Kalau orang tanya nak gapo dia tak boleh nak royak, dia tak tahu. Ada benda yang tak sempurna lagi. Tapi tak kala selepas itu dia tidur, dia jaga tengok ada seorang perempuan, itulah Tok Tino kita. Itulah jadah yang orang Kelantan panggil judah. Tinggal ada nama kampung Banggu Judah. Kalau kita kata turun di jadah, dia kata jadah gapo? Mana jadah? Judah, darat orang judah ni jadah. Padahal sebut dia sebenar jadah jadah tu makna tu kita Siti Hawa lah tu. Jadi bila ada Siti Hawa di tepi dia tu barulah dia tahu jadi maksudnya manusia naluri dia setengah daripada nikmat bagi manusia ialah bersama-sama dengan orang panggil bangsa manusia juga dengan sebab tu maknanya dalam kubur tu saling ziarah menziarahi, tapi dalam bentuk maknanya dengan berkafan kemudian maka apabila bangkit mereka itu daripada kubur, mereka keluarlah mereka itu bertelanjang, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada berkaus, tidak pakai kasut. Yang lain daripada syahid Ma'rakah. Syahid Ma'rakah mana ada pakaian dia sebab dia tidak dikafankan dengan kafan lain sebab itu adalah syahid. Itulah kelebihan dia disebut pada hadis daripada Sayyidina Ali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam keadaan telanjang ni maknanya orang dah mula kita duduk atas dunia sekarang, kita mikir lain lalulah dia nak jadi belu selalulah dan itu berlaku pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah mana nak sukalah ni kata telanjang gak pakat duk badi kelih lah. Tidak, Nabi kata itulah bayangan dia. Mahsyar ini dia panggil haulul mahsyar, dia tak panggil azabul mahsyar, dia tak panggil fitnatul mahsyar, dia panggil haul, ahwal, huru-hara pada mahsyar. Setara mana huru-hara kalau atas dunia kalau orang telanjang bagi lagu mana kita kata best lah, moleklah boleh kelih. Tidak tak usah kata nak kelih orang, diri sendiri pun tak khabar. Kita lah atas dunia nak telanjang bogel bagi kita hak kita tidak bukan Islam pun dia masih lagi orang panggil normal, normal lama, asal dengan sifat malunya. Lah ni bukan saja COVID-19 ni lama dah normal baru ni lama dah orang kafir lah telanjang bogel gapo dia tak ada sifat malu. Dia buat naluri makna fitrah ya Allah Taala bubuh dalam diri, makna naluri dia panggil gharizah ya Allah Taala bubuh dalam diri kita sifat malu itulah yang menjagakan insaniah kita. Tapi sekarang orang dah tak malu dah dalam semua benda lah. Bukan masalah tu saja tak malu nak kecek apa pun kecek nak kata siapa pun kata kau mufti kau ketuk guna kata pun dia tak ada rasa malu dah jadi orang dah buat malu, sifat malu, maka kita jadi mundur ke belakang dari segi insaniah, bukan dari segi manusia, bukan dari segi insan, dari segi insaniah. Yang menjadi keteras kepada insan itu ialah insaniah itulah kemanusiaan kita dia macam risalah kerasulan, nubuwah, kenabian. Dengan itu yang kita tak jadi tukar dengan nabi palsu. Manusia yang sebenar hakikat manusia itu dengan sifat-sifat ciri-ciri khas dia. Apa dia ciri khas dia? Antaranya ialah sifat malu. Tuhan berbuat banyak kepada manusia untuk menjaga integriti kemanusiaan dia tu. Binatang ada juga sifat malu tapi sikit beda je. Sebab murah dia tu hampir-hampir tiada. Manusia ni dia penuh dengan tinggi dengan murah dia. Orang perempuan orang panggil murah dia lebih sensitif lagi. Sebab itu makna sifat malu tu dia tu heboh tu lebih banyak kepada orang perempuan. Tapi sekarang manusia dah buat sifat malu itu, akhirnya manusia jadi lebih tak malu daripada binatang. Binatang tak malu tu menasabah. Dulu binatang pun malu kita duk perhati kelih ada pasir jaga-jaga masa awak nak buat tangga ke apa pasir jamin kita budak-budak dulu. Kucing duk berak ni. Orang tua lah jangan duk kelih dia malu ni.
Dia malu. Muka dia duk berok ke. Supaya kita bilang, makna menate pun reti malu mas. Sekarang tak usah kata menate, manusia pun tak malu. Manusia pun tak ada dah rasa. Bila begitu manusia telah mundur balik dari segi insaniah, kemanusiaan. Tamadun bertamadunnya kita manusia kerana sifat malu ni lah. Malulah yang membawa kita dalam bab hubungan kita dengan makhluk dan hubungan kita dengan Allah Ta'ala jadi paling maju. Takut lebih mudah daripada malu. Nak buat bagai wajib, bagai fardu, tak malu pun tak apa. Cukup dengan takut. Kita dijanjikan diancam dengan ancaman seksa. Sebab apa orang tak berani nak tinggal sembahyang yang fardu? Sebab takut masuk neraka. Tapi untuk mulazamahkan dengan yang sunat-sunat, dengan qadar yang banyak dan juga adab-adab ma'allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada malu. Orang yang malu orang yang melazim sifat malu, dia akan jadi beradab dengan manusia, dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu gaib, hak tu lebih payah. Dengan manusia pun orang tak malu, hak nampak tengok dengan mata lendir, tak malu juga kanak-kanak dalam macam anak-anak 3 tahun dia tak malu, tak reti malu apa kita bawa tempat public, rumah orang dia naik atas meja duk main bagai-bagai persiap, kita duk Allah lah berseriu takut pecah bagi orang dia tak reti malu sebab tu keduduk dia tak duduk. Tapi bila dia dah sekolah dah juh 4 ke juh 5 jadi makna dia sendiri tak payah lagi dia malu dah. Bila kita ada sifat, bila kita malu, kita tak buatlah benda-benda yang tak sepatutnya tapi sekarang manusia dah buai habis. Kita orang Islam pun dok buai juga sifat malu. Tak ada sifat malu lagi. Yang masih kekal lagi ialah kemaluan. Sifat malu tu tak ada dah. Kemaluan pun dia mau buai juga. Hok siapa dia? Hok ada pitih banyak. Hok tak ada pitih, terpaksalah walaupun nak jadi tino, jadi pondeh dengan batai pahit juga. Sebab dia tak ada modal. Sebab modal banyak tu. Kena pergi ke tempat orang panggil killer dia di Thailand tu. Jadi maknanya kalau pitih banyak, beronak. Itu maknanya kehidupan kita ni pun itu setengah daripada orang panggil kita mengaji dalam bab dakwah tu semua tu penangis Yahudi juga bukan vaksin saja dia kata ke vaksin saja je. Jadi maknanya begitulah bila sifat malu ni tak ada kita jadi jauh melencong daripada insaniah kita tu. Jadi bila kita dah lari daripada kemanusiaan, kita ni tak jadi manusia. Jadi Tuhan jadikan kita ni untuk jadi manusia. Tuhan mencipta satu bangsa makhluk nama dia manusia. Supaya manusia berperanan sebagai manusia dah. Sebab itulah Nabi ni Allah Ta'ala hantar kepada Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala tu tak zalim. Tentang orang panggil masalah, orang panggil orang duk tanya makna dah orang panggil Tuhan yang awal-awal lagi kita Tuhan yang memperbuatkan perbuatan kita. Jadi tak adil lah buat jahat padahal Tuhan buat Allah Ta'ala dah hantar Rasul, Allah Ta'ala turunkan kitab, Allah Ta'ala utuskan Rasul. Allah Ta'ala utus Rasul. Rasul ini ialah tujuan dia nak mari beroyak macam mana nak jadi manusia. Dan nak buat demonstrasi. Nak tunjuk contoh jadi manusia yang ke mana. Manusia ni sepatutnya diciptakan dia untuk jadi hamba Allah Ta'ala. Jadi apabila kita tidak berperanan sebagai hamba Allah Ta'ala, hakikat kita bukan manusia lah. Tak boleh panggil manusia lah. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak iktiraf pemikiran orang-orang kafir. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Tuhan kata tak mikirlah ke mana yang kita duk naik kereta hebat-hebat ni jepur lah mikirnya. Walaupun mereka berfikir sebegitu orang panggil mendalam, begitu meluas, begitu tinggi sehingga banyak kemudahan jasa mereka kepada kehidupan manusia, tapi itu setakat kehidupan dunia saja dia tak sapa ke Tuhan. Kita ni walaupun kita pengguna tapi kita khabar kita nampak tukar sebenarnya sani al-haqiqinya huwa Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab tu kita tidak berlebih-lebih. Terima kasih tu kena terima kasih juga kepada makhluk. Tapi dia ada qadarnya, ada orang panggil qadir basyariah, itu makna ada kena terima kasih juga, itu adab kita Jadi sifat malu ni akan menjadi seorang itu sangat beradab. Jadi kalau malu kepada Allah Ta'ala, sebab itulah dalam minhaj itu ada seorang salaf itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala jadikan rezeki dia dengan anak batu. Maksudnya isa anak batu, tak payah makan banana kau makan pizza kau makan nasi kau berapa Jadi hak tu menyebabkan berulat-alik ke tandas tu banyak. Malu dia berulat-alik ke tandas. Kerap berulat-alik tu makna tu hewan aku ni untuk berok kecing. Mana kita mari mikir lagi tu. Tu nak ayat kata ervangnya, majunya pemikiran dia. Dalam bab hubungnya dia dengan Tuhan, dia rasa malu ke Tuhan.
Ditandah nak hari tu dia rasa malu kata tuan. Kita tak pernah terlintas benda lagu tu. Kita dengan orang, kita menopel orang pun kita tak malu kata tuan rumah. Bebas ni. Menopel lah ada kerana sebab-sebab tertentu menopel ni. Misalnya ni rumah saudara kamu ni. Tapi lebih bebas daripada tuan rumah ni. Tak ada malunya ni. Ni kita ni duk menopel tuan belakang ni. Dia boleh mari mikir lagi tu. Jauh kita tak mikir benda lagu tu ni. Itu memang biasa dah manusia ni. Tabi'an lah tu. Lumrah hidup manusia ni. Tidak. Dia nak rakyat dia rasa malu kerana dia tu duk beroleh-alik ke tandas. Jadi kalau Isa anak batu tu pakai kenyai makna boleh kenyai, dia boleh ada kekuatan tubuh badan dengan sebab tu. Tu dia minta lagu tu. Jadi tak berak kecing ni. Ataupun pada kodrat yang paling kurang. Kita tidak, kita tak pernah mikir pun. Makan pedas-pedas orang kita ni jenis perut lokek. Warna kuat tu gomo tu pedas tu. Sakmo curah perut ke. Tandah ada sampai. Makan hok basi pun ada. Ada Allah yang hok basi dia je ni mudah sangat, mudah basuh makan ni. Hok pati hok seminggu letak dia pati kurang hok basi pun je makan juga. Ada yang mau kata ni dia ni. Makan hok basi pun nak makan ni, curah perut pun nak perut. Jambe ada dia kata mudah ni. Ayat tu mudah basuh ke ni. Nak ayat kita ni kita tak kisah pun hok kita dengan Tuhan ni. Kita duk hanya orang panggil kita fikir menyusah kat orang, tak si menyusah kat orang je ni. Tu pun dah ada dah sebab malu duk minta tolong dengan orang sama-sama ni. Tu setakat mana. Ni tak malu langsung lah ni. Tu. Makna dengan orang pun tak malu. Jadi dengan Tuhan, tu tak sahajalah. Nak malu kan moga Allah Taala tu gaib. Ni, gaib daripada kita. Payah nak malu kat Tuhan ni. Kalau kita malu dengan Tuhan gak, ni, sudah tu dah kita orang panggil tidak supaya sekarang kita ni. Sudah tentulah kita mengambil orang panggil jalan yang terbaik dari segi harta benda ke apa pun ni, tapi tidaklah, kenyataannya tidak begitu ni. Orang panggil kedudukan amalan kita ni duduk dengan keadaan orang panggil dua ibadah. Mana ibadah mogok ni, dia ada heavyweight, dia ada ringan, mudah-mudah santai-santai pun ni, tak lekar dengan duk buat nak kaya pelik-pelik tu tak ada ni. Tapi kita tidak ni, kita masih ada luar lagi ni. Dia lagi kita ni rasa bosan, rasa fed up, rasa boring ni. Itu orang awam biasalah, Allah boring, tak ada nak buat gapo, tak ada pelik ni. Tak ada nak buat gapo. Sebenarnya nak ikut orang dengan masa yang kita ada dengan tugas kita Allah Taala beri tu. Kalau budak-budak PKP sekarang kan sekolah secara online kan, tugas cikgu bui tu tak siap sama ni. Duk jadi melonggok sama ni. Tu. Tak ada masa ni, tapi sibuk dengan benda lain kan. Sibuk dengan dia, budak sibuk dengan gadget lah. Duk pergi dengan mak dia duk tekan. Kalau tak ada orang belakang duk tekan surat kerja sekolah. Hak tingkatan pun kena tekan juga ni. Sekolah rendah tu sama telah dah kena sekali nah. Sekali dengan mak pak nah, kali tidak sekali dengan mak pak tak jadi bagi online ni. Moga budak sekolah rendah ni. Tu. Tak apalah daripada tak ada langsung, bekahlah juga sikit-sikit ni. Tu. Tapi tidaklah berbekahnya sebagaimana bersungguh ni. Tu. Jadi hok paling berbekah ni hok depan ni lah ni. Jadi hok online alamannya pun bekah juga ni. Tapi saat ni lah bela-bela lain boleh tinggal lagi kita pun ni. Begitulah ni, kita tahu juga. Bela-bela duduk depan ni, ada dia tinggal lah ni. Moga tak ada gapo ni. Tapi kalau duduk depan kita ni mengatuk pun juga ni. Tapi jenera juga pun kita tak marah. Kita tak marah jenera. Nak duduk pesan sok modah ke demo-demo kita duduk mengajar masjid. Kalau demo jenera ke apa hamba tak marah ni. Cuma jangan pisah sengelih mari sini nak tidur tak sah lah. Jadi sebab kita faham orang-orang awam ni dia kerja sehari tu mana ni. Walau kerja pejabat sekalipun letih tak boleh nak rubah belakang ni duduk cokoh gini letih ni. Letih ni orang muda-muda tak apalah ni. Orang kelama kat duduk dia jadi kaku, rasa kaku ni berat ni. Tu. Jadi kalau dia mau jenera jaga sekali tak apa ni. Itu lebih baik daripada duduk di rumah. Tu kita duduk mengapi demo supaya demo tu kekal lah ni. Sebab setengah orang tu marah ni, nak morek jerukah, nak morek tidur ni. Yalah ni. Kalau berdoa tu tak ada arah lah ni. Tu. Kena pandai-pandai lah cuek ni. Tapi kalau dia orang panggil dah tergagahi tidur jenera juga itu tak ada masalah. Mana kita duduk jenera begitu dengan kosak bukan ni. Bukan jahat atau maknanya orang panggil su'ul adabi ma'a mu'alliminya tu tak ada apalah. Tu. Lebih baik duduk dalam halaqah ilmu ni. Sebab dalam hadis pun huduru majlisi alimin. Hadir. Sudah tu itulah makna hadir tu makna belajar dengar. Itu makna ghalabahnya begitu ni. Jadi kalau makna hadir duk main itu memang tidak difahamkan begitu.
Cuma kalau berlaku orang panggil taksir sedikit sebanyak itu kita kena maafkan lah. Taksir ni tu punah masing-masing. Kita ni ada punah berlaku kita dengan Tuhan pun banyak taksir dalam kita buat ni. Sebab tu dia jadi tak sempurna. Qala musannifur rahimahullah ta'ala. Jadi hak saat ni maksudnya ialah walaupun dalam keadaan telanjang bagai pun siapa-siapa dia pun tak berasa siapa-siapa. Diri sendiri pun tak khabar. Kita ni makna hak diri kita sendiri kita malu ni. Dah orang ramai ni. Kita tak khabar sebab tu tak malu masa tu. Pas nak kelih orang dah jauh sama sekali. Jadi itu gambar dia. Itu kalau mana gambar dia huru-hara. Siapa orang boleh tak terperasa benda hak dia memang duk nak sama-sama ni. Nak tengok hak orang ni. Nak tengok orang ni tu setengah daripada ni nak tengok orang atas dunia. Tapi bila sampai di sana dalam keadaan peluang terbuka tu apa pun tak ambil pula ni. Nak ambil wan moga kalu berdoa kelar kabut sangat ni. Itulah makna ahwal dia begitu. Qala musannifur rahimahullah taala disebut pada hadis daripada Sayyidina Ali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama orang yang disalinkan, mana diberi persalinan. Diberi persalinan nak masuk syurga ni dia ada persalinan dia. Ada persalinan dia. Satu dia persalinan kalau kita baca kisah-kisah sejarah orang zaman dulu gak, biasa raja kalau orang tu dia berjasa kepada mana raja gak, dia akan diberi satu persalinan serta hadiah-hadiah yang lain. Satu persalinan satu pakaian lengkap lah orang zaman dulu. Tu. Jadi pertama-tama orang yang disalinkan Khalilullah Sayyiduna Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, dua kain Qibti. Dua kain Qibti, tak tahulah bala mana, tapi Qibti tu kita tahulah. Salah satu daripada bangsa makna Firaun tu di Mesir. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kain Hibrah pada pihak kanannya, daripada pihak kanan Nabi makna Arash. Inilah persalinan, persalin itu dahulu daripada masuk syurga. Ni hok belum daripada masuk syurga lagi. Persalin ni nak satu pakaian lengkap. Ni hok belum daripada masuk syurga lagi. Tu. Tak apalah salin banyak kali pun kita atas dunia ni pun ni. Kalau kita ni 2-3 hari sekali duk pakai hok tolong je ni. Orang tino maknanya aja sehari. Kalau budak-budak sehari 2-3 lah. Kita dulu gak ni. Anak dulu zaman budak gak kain pelekat jelah. Kain kat mana seluar-seluar tak ada. Orang zaman dulu dia kaak belakang makan ni. Pakai kaak mene-mene ni gak. Jumpa tu ten-ten susu jelah. Ten-ten susu tu buat kereta ni. Buat lagi siapa dia wali banyak. Tu hebatlah. Pas duk tolong ni. Menyahu habis ring tu mana duk raung kapur ni. Budak-budak zaman dulu ni. Budak lah ni kita duk beli kedai 2 hari tak ada sehari pun macam ni habis tu. Dia tak reti menghargai ni. Tak pandai menghargai. Kalau kita duk kaya Allah, kalau aku boleh main sopo ni zaman dulu ni. Suka dah ni. Tapi budak lama dia senang berlaku, dah mudah berlaku ni. Itu persalinan. Persalinan sebelum daripada masuk syurga, kemudian mereka yang dikehendaki Allah bahawa menyalinnya akan mereka itu dahulu daripada masuk mereka itu ke syurga. Ikut tertib Allah Taala kehendaklah. Siapa-siapa dia dulu ni. Tu. Macam vaksin ni lah ni. Dia tak ikut tertib sangat ni. Kalau kita buat berani-berani pergi tak ada nak tak naik nama pun boleh sangat. Boleh. Saudara Jahanah tu tak naik lagi nama. Moga dia pergi sekali dengan anak boleh. Dia minta tak ada gapo pun ni. Tapi bila kita tak tahu tu ni, kita tak tahu cara. Qala musannifur rahimahullah taala mana su'ila radhiyallahu an, daripada orang yang balahun, masalah dia balahan. Balah ni maknanya orang yang lemah akal. Lemah akal mata bodoh, makna macam sinderodam ko. Tu. Dan majzub, majzub ni bukan tu wali yang dapat kewalian dia, makan secara jazbah tu bukan ni. Majzub sini orang yang dicabut akal dia, ni orang gila. Majzub sini maksudnya orang gila. Tu. Dia sama je, ejak dia pun sama. Hak tu majzub juga tu. Bukan dengan cara mujahadah. Hak tu sana hak makan wilayah secara majzub. Hak ni majzub sini ialah orang gila. Orang gila dicabutkan akal dia. Hak sani balas, sani tu tidak sampai gila. Dia ada sapih ni memang ada bodoh ni. Tu termasuk dalam balas lah. Ini macam sinderodam tu tak, dia bukan gila tu. Dia bukan gila tapi akal dia tu kurang. Tak penuh. Ni. Tu.
Jadi sehingga kan dia tidak mampu untuk sampai kepada satu tahap memahami benda yang paling mudah sebagaimana orang normal. Itu makna balah. Adapun majzub ni tak ada istilah dia tak ada akal. Makna hilang akal. Jadi kalau orang tidur itu, Imam Ghazali dia sebut orang tidur tu dia tertudun akal dia. Mana akal dia tertudun. Sebab tu dia maknanya dia tidak kaya tu batai semaya dengan sebab tidur tu dia kerana sebab lain. Bukan masalah tercabut akal tu. Dia hilang akal tu dengan sebab tidur. Memang dia sebut setengah kitab dengan sebab tidur. Sebenarnya tidur tu kerana dia panggil tidur tu sebab apa nama ad-dubur itu al-ainanu wakahus sahi. Itu hadis Nabi. Mana dua mata itu ialah pengikat dubur. Maksud bila kita dalam keadaan jaga ni, kita nak kita khabar, kita boleh kontrol. Boleh tu tidur ni kita tak akan mengaku orang mengaku dia tidak akan mengaku dia mengaku. Jadi tangan kita akan pergi ke mana-mana kita tak khabar. Dan bila kita nak terkentut masa tidur ni memang dia tidur tu dipanggil mazinnatu khurujir rih. Tempat sengkau bagi keluar angin. Itu sebab dia jadi batai semaya. Maka mazinah itu yuqamu maqamal yaqin. Didirikan pada tempat yakin akhirnya. Maksudnya tak kira orang tidur tu dia ketung tak ketung, dia kira bila tidur gak ketung dah. Gitu. Supaya juga safar ini. Dulu masa kita duduk belajar dulu adalah belajar dia. Dulu musafir yang kita tu boleh jamak qasar tu payah. Dengan segala kesukaran sekarang kita pergi dengan kenderaan kita sendiri ke apa benda. Sama dia. Sekarang dia bukan ilah masyaqqah tu dah. Memang asal apa orang safar itu dia dapat rukhsah daripada syarak, itu dengan sebab masyaqqah. Asal dia masyaqqah. Tapi akhirnya dia panggil sabab itu ilah kata boleh jamak qasar itu dia terhenti kepada safar. Mana zatus safar, diri safar tu. Walaupun dalam safar kita tidak ada ilah kesusahan kali. Begitu mudah. Tapi bila sebut safar memang susah. Walaupun dunia moden kita sekarang tetap susah. Sebab dengan tabiat kita ni nak kecing berherok berapa susah. Bukan supaya duduk rumah. Walau airport tu mana kita kata orang panggil canggih molek mana bersih ke apa, tetap susah. Dia tidak susah nak tinggal bagai. Susah macam-macam dah. Susah dengan duk fikir perangai orang jahat ni ramah ni. Tu mana susah. Jadi susah dan keliaran hati kita memang ilah susah tu memang tetap ada walaupun kita pergi dengan kenderaan sendiri. Tapi sekarang ilah kepada jamak qasar itu dapat rukhsah itu ialah as-safar tu sendiri. As-safar itu sendiri adalah salah satu daripada asbab dia 7. Asbabut takfif sab'atum ada 7. Salah satu daripadanya ialah as-safar. Tapi ilah kepada apa safar tu dapat rukhsah sebenarnya ialah masyaqqah tu. Sebab wujudnya masyaqqah, tapi sekarang dah hilang dah masyaqqah. Diri safar itu dah jadi panggil alasan kepada apa dapat rukhsah daripada syarak. Jadi nak ayat katanya maknanya tidur itu makna masuk dalam hilang akal. Dengan sebab tu dia ada tafsir. Jadi kalau gila ni maknanya kalau semata saja gila dalam sehari tu batal puasa okey. Tapi kalau pensan ataupun mabuk dia nak istighraq. Nak istighraq sepanjang hari. Kalau pensan sepanjang hari start daripada subuh sampai maghrib barulah tak sah puasa tu. Tu dia berbeza tu macam mana beza dengan gila tu. Dia tak sama tidur sepanjang hari pun tak ada gapo. Tidur sepanjang hari tak batal puasa belum daripada subuh. Belum pada subuh dia tidur sampai kau maghrib buka puasa orang gerak baru ni tak ada gapo sah puasa dia. Pas maya dah ke mana tak ada gapo tak berdosa juga sebab dia tidur bukan mukallaf. Malaikat dia sedar dia sedar dia tidur juga berdosa lah hok subuh tu. Jadi mana orang tidur ghairu mukallafin. Kita gerak orang tidur tu tidak wajib sebenarnya, sunat je. Sunat kita gerak orang tidur, tidak wajib kita gerak. Kalau kita duduk tetapi maknanya saya kiranya tidak duduk lah dia tidur tu. Sebab maknanya kita berlaku di atas an-nasihah, nak kebaikan kepada orang. Maknanya tidak berdosa kita tak gerak orang tidur. Makna kalau dia tidur sebelum daripada masuk waktu. Kalau dia tidur makna macam selepas daripada masuk. Macam dia lepas subuh tu dia bangun dah zuhur. Makna kalau tidur sebelum zuhur tak kena lah. Tu. Kalau dia tu tidur lepas daripada azan dah masuk waktu dah, tu wajiblah kita kena gerak dia. Itu makna nahi mungkar. Duk orang dua maksiat duk tinggal semaya tak boleh.
Jadi balah dan juga orang majzub adakah dihasyarkan, dihimpunkan mereka itu pada hari kiamat atas hal mereka itu di dalam dunia ni. Jadi orang balah ni, orang balah dengan orang majzub bila dibangkitkan daripada mahsyar tu, adakah dengan keadaan sedemikian rupa juga? Kalau dia sindrom Down, dibangkitkan dia mana sindrom Down juga. Hak ni hak daripada mahsyar ni, pada mahsyar. Bukan dalam syurga. Ni hak daripada mahsyar. Sebab supaya orang mengandung tu. Dalam syurga tak ada gapo dah ni. Ini hak daripada mahsyar. Dia berbeza pada mahsyar dengan syurga. Sebab pada mahsyar ni tak suku lagi ni. Sebab pada mahsyar itu ialah faslul qada. Mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apa saja yang tidak settle di atas dunia, hak tak settle tu gapo dia? Dalam bab hubungan sesama manusia. Sebab tu kita kena settle lawak atas dunia lagi. Tebak mana malu pun, malulah kena buat tebak muka lah kita nak minta maaf dengan orang ni. Tahu dah kita bersalah, kita kena minta maaf. Kita nak bertaubat ni. Malu pun malulah. Sebab kalau kita tak settle di sini akhirat kelak, di fasilul qada. Itu dah jadi lama duduk bercara dalam ni. Atas dunia ni kalau kes tak selesai hingga. Cuma serabut perut jugalah. Tak selesai tu lagi mana hari kita pergi ni mahkamah Gulawai tak ada ni. Adalah situ sini duduk caping ni. Jadi tak boleh nak buat kerja juga. Buat tarikh baru pula. Serabut perut. Tapi dalam keadaan tak selesai sesuatu kes di mahkamah atas dunia ni, boleh lagi kita tu nak pergi buat kerja kita ni. Nak pergi buat kerja, nak pergi kedai kopi, nak pergi restoran, tak ada apa, tak ada masalah. Cuma mari perasaan serabut lah. Selagi tak selesai ni, mana kes ni bak tanah ni misalnya ni, bagi bak tanah ni hadur serabut lah ni. Gitu je. Bukannya terseksa sengsara, tidak. Di pada mahsyar ni selagi tak selesai kes di mahkamah Allah Taala, ahli syurga pun tak boleh nak masuk syurga. Itulah makna cerita syafa'atul kubra atau al-uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyegerakan selesai kes di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita nak buat baik dengan Nabi ni, nak bercinta dengan Nabi saat ni lah, kerana kita berhajat kepada pertolongan Nabi, syafaat. Makna Nabi ni memberi pertolongan. Syafaat ni ialah pertolongan dalam bab melepaskan. Itu makna syafaat. Pertolongan dalam bab melepaskan ni, melepaskan supaya kita atas dunia pun agak banyak. Cuma kita tak kecek syafaat lah ni. Maksudnya recommend, maksudnya makna tolong, dia mau tolong kecek wib lepas ni, lepas daripada satu-satu gerah kena samai kau bergapo tu. Itu makna syafaat lah. Mana dapat syafaat seorang ni kita kenal tu kabel-kabel tu. Kabel-kabel ni satunya nak hollow, yang kedua nak pelepah. Dia dua tu ya. Ni. Nak pelepah daripada gerah. Daripada kena sabit kesalahan kau bergapo kau ni. Ataupun pelepah daripada hok banyak kepada sikit, mana kurang. Tu makna syafaat. Jadi nak pelepah daripada kesengsaraan lama berada di pada mahsyar. Pada mahsyar ni satu tempat yang tidak orang panggil tidak sesuai untuk dihuni oleh kita manusia ni. Tapi kita telah dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak mengelak. Maka di sana orang yang masuk syurga tanpa hisap, tak ada beres dia. Tak ada proses-proses, tak ada proses timbul buat namanya. Tak ada kena timbul lah dia nak timbul buat bernama ni. Sebab bighairi hisab. Tak adalah proses-proses gitu semua ni. Tapi kita ni hok masuk syurga tanpa hisab tu nampak-nampak dengan kota dia macam tak menasabah kita ni. Sebab kota dia hok mula-mula 70,000. Kemudian 1,000 setiap daripada 1,000 orang daripada tu dapat syafaat kan 70,000 pula ni. Jadi kalau nak kira sahabat Nabi pun 100,000 orang lebih dah. Dan mana orang yang terdahulu jauh lebih baik daripada kita ni. Tapi tidak mustahil salah seorang daripada orang zaman sekarang ni dia boleh termasuk dalam jumlah tu. Betul lah secara mutlak alal itlaq. Mana orang dulu lebih baik daripada macamlah mana ar-rijalu khairum minan nisa, itu alal itlaq, pada dasarnya begitu. Tapi terkadang ada ni, dari segi agama pun begitu ni. Ada seorang maknanya orang perempuan. Misalnya kita kata sahabat Nabi. Mereka itu mana? Macam azwajun Nabi. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, dia orang perempuan ni. Tapi orang sezaman dengan dia pun dia lebih baik. Dia salah seorang daripada fuqaha sab'ah ni. Mana 7 orang ahli fiqh peringkat lapis yang pertama ni. Mana salah seorang makna perempuan ni. Tok guru kita dulu kalau tok guru ustaz gak orang jatuh ni. Orang tino pun hebat-hebat juga ni. Tu.
Jadi alal itlaq saja ar-rijalu khairum minan nisa. Nah, pada dasarnya begitulah. Tu. Jadi boleh jadi juga ada orang zaman kita sekarang, hok yang terbaik di zaman kita ni, dia tu masuk dalam orang-orang dulu ni. Tu. Sebab orang-orang dulu pun hok kebaikan mereka tu ada sahabat-sahabat Nabi bukan alim belaka. Nah, sahabat-sahabat Nabi tu bukan alim belaka ni. Tak sampai 50% pun yang orang panggil yang betul-betul memahami, tidak alim belaka. Kalau tidak wujudlah kategori-kategori orang panggil fuqaha usabah, anda juga orang-orang mufassir yang peringkat awal tu tak ada lah ni tempat rujuk ke tu ni. Sebab semua orang sahabat ni pahal serupa dak tafawut ni, berlebih kurang ni. Jadi itulah keadaannya ni. Maknanya orang balas dia kata ni, adakah dihasyarkan mereka itu pada hari kiamat atas hal mereka itu di dalam dunia ini? Maka dijawabkan bahkan sebab pertanyaan dia alaisa ni, dia kena jawab ni. Mana jawab bahkan makna bal ni, bala. Tu bahkan dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat atas kelakuan mereka itu di dalam dunia ni, di pada masyarakat saja ni, bukan dalam syurga ni. Hingga dikatakan orang yang dilukakan atasnya, maka dia sebut lagi nak ayat kata ni, dibangkitkan serupa ahwal mereka tu di atas dunia. Kalau dia sindir damah begitulah juga. Kalau orang gila lah, hok ni di pada masyar. Pada masyar ni masing-masing, tak ada siapa dia duk cara orang lain. Jadi sehingga dikatakan orang yang dilukakan atasnya, atas orang yang itu, dibangkitkan mereka itu atas kelakuannya juga. Mana orang pergi waktu luka ia seperti yang terpotong tangannya. Yang luka umpamanya adalah ia sertanya tergantung mana tangan tu duduk tergantung luka ni. Tu. Hingga hasil baginya kisos. Sehingga hasil bagi dia kisos, balasan yang seumpamanya. Tu. Jadi itu maksud dia kata tak settle. Tak settle di atas dunia ni, di sana kena settle. Jadi lebih baiklah orang panggil ni, kita settle di sinilah. Tu. Su'ila radhiyallahu an, daripada perempuan yang bunting mati padahal ada anak di dalam perutnya, adakah dibangkitkan dia padahal di dalam buntingnya? Bunting mana hamil lah. Jadi kalau bahasa moden kita, dia tak guna bunting untuk manusia ni, guna hamil, mengandung ni. Masih digunakan lagi untuk haiwan ni. Tapi bahasa orang jamin gitu, tu biasalah nak bahasa daripada fataning ni. Jadi kalau syekh dak fatani makna kemaluan juga, maksud dia nya ialah irid. Tu kita kena royak ni. Orang Malaysia kalau kemaluan gak itulah duk culak kaki tu. Tu. Jadi takut dia untuk salah faham ni. Sebab dengan dosa kemaluan ni dia memfikir zina, bukan. Itu makna irid kita mengupak kok ni. Selagi makna hormah, dia lain sikit. Jadi dibangkitkan dia padahal di dalam buntingnya. Dan inilah mereka yang dikatakan masa haul mahsyar itu makna gugur kandungnya dia. Yang mengandung tu, yang mengandung. Jadi yang mengandung, kita kata macam mana pula daripada mahsyar mengandung ni. Hok dia mati dalam keadaan mengandung di atas dunia. Perempuan yang mengandung mati dalam keadaan mengandung di atas dunia dia akan dibangkit dalam keadaan dia itu mengandung juga. Tapi dia tidak akan melahirkan anaknya sampai sempurna bulan, tidak. Dia akan jadi gugur berlaku. Kerana terkejut dengan huru-hara apa namanya. Terkejut, maksudnya terkejut besar ni hok ni. Orang panggil kalau kita nak terberok dia jadi terbantu ni. Jadi terbantu, jadi tak jadi tu menyebabkan kalau hok jadi nakut pun dia jadi berani. Mana? Daripada Bukit Sirih, Jalan Kuala Kerai. Bukit Sirih. Tahu dah biasa ni. Sampai ke Sungai Ria. Dia pikul Gunung Jalu, gunung ini zaman Jepun dulu. Daripada situ dia berunggang. Nak pikul Gunung Jalu kan. Gunung Jalu tu mana berapa kilo? Tak tahu, 100 kilo kok ni. Kita tak agak dah nakiknya ni. Tu. Mana Jepun mendarat di Kota Baru. Jepun ke maro. Nak ayat kata takut terkecing tu berharap. Duduk pikul ni. Daripada Bukit Sirih sampai ke Sungai Ria. Boleh gedung ni. Apa tu takut? Kuasa takut itu akan dengan secara tak langsung dia akan jadi berani. Dia akan jadi kuat ni. Itu mana jadi kuat? Mengatasi orang panggil kemampuan kita. Ni. Jadi maknanya kalulah masa tu dia masuk Olimpik, bermakna dia boleh dapat nombor 1 lah. Maknanya dengan sebab tu kita kena buat sesuatu ni. Masa kalau orang dari segi orang panggil dia bermasalah dari segi psikologi dia ni.
Makna ni kadang-kadang dia terkalahkan dengan tu dah rendah diri dia berdoa dewasa. Dia tak boleh jadi menyebabkan sebab tu dia kena ada motivator pula ni. Nak motivasi ke dia supaya dia kuat semangat ni. Jadi setengah daripada orang tu jadi bertambah kekuatan dia dengan tidak secara spontan kerana dia terlalu takut. Tengok orang lari kerana takut, hatu lari celondah muncuk pala-pala ni. Tu mengatasi daripada kemampuan dia berlari dalam keadaan biasa. Tu dia terkejut itu menyebabkan jadi gugur. Orang kata huru hara tu turut telajuk ni. Boleh jadi gugur. Maknanya hamlun tu makna kandungnya dalam dia tu hamil ni. Masuk hamil segi dah orang perempuan dah. Tak payah hamilatun ni. Mana hamil kemudian anak dalam kandungnya dia panggil hamlun. Jadi hamlul hamili. Jadi hingga dikatakan di dalam buntingnya atau tiada ni. Soalan lagi ni. Atau adakah buntingnya gugur daripadanya? Soalan yang kedua. Dan masuk ia ke syurga atau adakah ditilik jika ada anak-anak yang gugur saat itu? Anak yang gugur tu masuk syurga ke tidak? Atau ditilik ada perkiraan jika ada anak itu sudah ditiup akan rohnya dimasukkan ke syurga dan yang belum lagi tiada dimasukkan ke syurga. Jadi kadang-kadang rupa soalan itu sebenarnya mengandungi jawab pedah ni. Kadang-kadang setengah guru atau ahli panel kalau orang nanya ni dia tanya tu jadi terlalu detail seolah-olah macam jawab dah. Jadi putus angin orang nak berjawab. Kawan tak payah jawab dah, dia mau jawab dah. Dia tak boleh nak orang panggil tak boleh lawat okey ni. Walaupun kita pandai pada orang duduk atas pentas pun sekadar-sekadar lah ni. Kita jaga dia ni. Duk tanya soalan serupa jawab dah. Dia tanya detailnya. Kita tanya secara umum ni. Bagaimana dengan gugurnya ni? Anak yang gugur tu macam mana masuk syurga ke tidak ni? Ni dia duk macam hurai macam jawab pedah ni. Maksudnya orang boleh pedah jawab tak persoalan dia tu jawab pedah dia sebab dia nampak berat kepada sesuatu jawab pedah ni. Serupalah macam orang ni dia tanya kita tu sebenarnya dia ada dah pandangnya dia ni. Dia royak tu dia macam royak pandangnya dia. Ya ni betul dia ustaz ni. Kita nak kata apa? Kalau dia kata tu salah kita nak kata apa? Ni moga dia duk duit kita ni, duk ala duit. Ala duit kita ni. Dia tanya pandai dia pergi kita ni. Maknanya dia royak jawab pedah betul ni ustaz ni. Kena ni. Kalau dia royak tu salah. Kena kita nak royak lagi mana? Jawab dia. Kita buat tahu gitu je lah. Nyanyo ke tunggu lah gitu. Itu adakah orang panggil dia tu maknanya masuk syurga ataupun tidak ataupun ada tafsil. Jadi jawab maka dijawabnya bahkan dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat atas kelakuan mereka itu di dalam dunia. Baca dah. Ni bawah ni. Bersalah-salahan ulama a'immati tafsir, dibangsakan ulama ini kepada a'immati tafsir. Ya ulama pun dia banyak kategori pula ni. Walaupun kita tahu makna ulama dalam zaman dulu ilmu mereka itu adalah istighraq, isti'ab, menghabisi semua bidang ilmu. Cuma dikatakan ulama tafsir itu kerana kecenderungan dia, kepakaran itu lebih. Hak kita zaman hari ni bila kata orang panggil Ustaz Gabriel Usuluddin, dekat Usuluddin jelah ni. Jadi sebab itulah Syekh Nuruddin dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah ikhtisar pada al-ashbah wan nazair. Mukaddimah dia tu dia duk semih bla-bla. Kerana dia pun juga di Azhar juga ni. Di Azhar pun banyak duduk mengajar. Jadi ni dia sebab dia panggil sarjana Azhar kembali. Mana yang namanya mengaji kuliah syariat pun dia tidak istighraq. Itu menurut kata dia lah. Maksudnya dia kata maklum bahasanya dengan sistem jamiah ini mana dia cobek-cobek gitu ya. Itu boleh tengok dalam tu. Tengoklah dalam Ad-Durarul Bahiyah. Jadi makna apabila kembali ke kampung orang kampung tanya masalah fiqh mana hukum hakam. Jadi dia minta maaf pakcik hamba mengaji kuliah lurah ni. Jadi orang kampung manalah tahu kita pergi Mesir ni ambil lurah kau. Ambil Usuluddin kau apa ni. Lepas tu dia sepik kali dia ambil kuliah syariat pun. Bila ditanya satu soalan dia tak boleh jawab, dia kata maknanya hok pakcik tanya tak masuk dalam muqarrah. Pula dah. Muqarrah tu menatap nama pula dan pocong orang kampung ni.
Jadi itulah makna nak ayat, begitulah nak ayat. Jadi nak ayatnya hok kita ini sifat pengajian, sistem pendidikan yang ada pada zaman hari ini pun juga diatur oleh orang Yahudi juga. Kalau kita nak kaji orang Yahudi, dia tak benarkan orang Islam mengaji secara istighraq, menhabisi. Hanya peringkat ibtidai dan mutawasit. Mutawasit itu sanawiyah, sekolah. Sekolah harap. Apabila masuk pada peringkat jamiah, makan akan dihulurkan orang panggil jurusan-jurusannya, kuliah-kuliah yang tertentu. Sehingga menyebabkan mudahlah nak balah sama-sama ni. Pak ustaz pun ni adik-beradik. Dalam pondok ni dana. Adik-beradik boleh jadi hantar kena ada nama. Adik-beradik dia seorang mengaji tasawuf ni syariat duk balah dua tu. Abai ipar dia duk ngaji sekali dengan adik kuliah. Duk balah dua tu, duk balah bahlah. Hak tu orang syariat atau orang tasawuf konon-kononnya. Jadi kalau orang yang alim hak bersalahan pendapat ulama tu dia lain. Dalam satu maddah, satu isu dalam fiqh, itu mengikut ijtihad masing-masing. Sekarang ni orang panggil balah nak badi kata orang ni. Tu. Sebab apa? Sebab kita kerana ilmu kita tu kita ambil sikit-sikit, cobek-cobek. Jadi kita melihat satu perkara itu, satu isu tu dari sudut pandangan ilmu kita yang terlalu cetek. Dengan makna orang zaman dulu kalau sebut kata ulama itu pasti teras dia. Ilmu terasnya ilmu Arabi. Ilmu Arab tu memang teras dah. Sebab itu dia panggil pangkal dia. Dan ilmu Arabiah itu makna meliputi 14 disiplin ilmu. Yang kita belajar sekarang hanya nahwu sarah. Nahwu sarah tu ya. Nahwu sarah ni pun lembek. Longgar gelung-gelung ni. Mantik masih ada lagi balaghah, ada lagi pahak lain tu tak ada dah. Jadi macam mana boleh nak mentafsirkan Al-Quran? Kita ni boleh faham tafsir para mufassirin pun alhamdulillah dah. Tapi saat inilah oleh kerana ialah kehidupan kita zaman sekarang ni. Itu semua dah orang panggil penyakit-penyakit ni Imam Ghazali duk bahas dah. Dalam kitab Penawar Pagi Hati pun dah ada dah hubbur riyasah, hubbul jah. Kalau jah bahasa Kelantan ni lekeh, jah bahasa Arab ni hebat hulbujah. Kasih kepada kemegahan. Kemegahan tu dengan harta benda, pangkat ke, duduk ke, dan termasuklah ilmu kepakar dia dalam jadi sebab itulah Imam Ghazali dia beri peringatan sangat dalam bab munazarah tu tak sah lah. Itu mengundang banyak penyakit. Tapi hok terpaksa sehingga sampai peringkat wajib. Wajib lah. Maksudnya ada satu keadaan kita kena mempertahankan kebenaran. Dia kena pertahankan. Terpaksa lah hak tu. Tapi apa yang berlaku ni kadang-kadang dia jadi dah kebiasaan. Setengah-setengah macam di pondok pun ada juga kadang-kadang duk bahas benda-benda yang saja je. Mana mari pondok nak belajar ke nak ambil ilmu. Dia buat persoalan lagi tu. Duk bahas. Allah kata ni. Pada dia duk bahas ambil ilmu lain, mengaji lagu lain. Kita ni duk dengar, dia duk bahas. Jadi maknanya benda-benda lagi tu tak ada manfaat pun ni. Qala musannif rahimahullah taala yang hamil dia bangkit pada hari kiamat kelak dengan keadaan hamil padahal mati padahal ada anak di dalam perutnya. Soalan lagi tu maknanya daripada demikian itu atas dua qaul. Jadi saat ini dia sandarkan pandangan bersalah-salahan ulama a'immatit tafsir. Ni bersalah-salah ikhtilaf ni di antara ulama tafsir saja je ni. Pada yang demikian itu atas dua qaul. A'immatut tafsir ni ada dua qaul, salah satu daripada keduanya itu makna dengan tidak takyinkan. Itu dalam periksa pun kita diajar jawab kalau maknanya tak sebut pun tak apa setengah-setengah tu. Sebab ada satu qaul pertama dengan tidak nyatakan mana murajjah mana rajih ni. Tapi kita katakan beberapa qaul. Tapi kena betul lah ni. Walaupun tak bangsakan qaul tu kepada siapa dia. Itu bagi orang panggil ustaz yang dia agak luas lah. Kalau nak sepik dia kena takyin lah siapa dia ni. Ni perkataan siapa dia. Salah satu daripada keduanya, dua qaul itu ialah yang zahir, yang patut dengan nas Quran dan sunnah. Dia tak buat lagi lah ayat Quran dengan sunnah tu. Cuma lebih dekat mutabaqah dengan yang patut munasabah dengan nas Quran hadisnya, iaitu bahawasanya dibangkitkan dengan buntingnya. Dengan keadaan hamil juga. Kata Baqai pada firman Allah Ta'ala, pada mentafsirkan firman Allah Ta'ala, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Tu. Ini di pada masyar. Jadi maksudnya kalulah tidak orang perempuan yang hamil mati meninggal dunia atas dunia, jadi dibangkit pada masyar tidak mengandung. Pasal dia gugur tu. Di pada masyar tu siapa dia gugur
adakah yang bila hok dan macam hok tak mengandung atas dunia jadi mengandung? Apa pula lah gitu ni? Jadi hok yang mengandung yang tubik ni bergugur tubik anak pada masa tu, hok dia mati dalam keadaan mengandung, dia tak dia beranak atas dunia. Nak beranak muka baru 5 bulan, 4 bulan ni tak beranak lagi dah. Bila sampai kepada masyar beranak selalu. Ni beranak tu makna bila bertepus dengan huru-hara pada masyar tu pakar beranak. Tak ada 9 bulan ni. Tu. Dan jatuhlah tiap-tiap yang mempunyai buntin akan anak jatuh. Wa tad'u makna letak, waduk ni meletak. Mana beranak. Istilah bahasa Arab mana waduk. Waduk tu mana beranak ni, letak. Macam letak nama, letak barang tu. Ni beranak letak anak macam ni. Tapi dia terjemah lagu macamlah wuqu' ni. Kitab-kitab lama enggak dia kata jatuh ni. Waqa'a tu makna berlaku ni. Waqa'a. Tapi jadi bila terjemah secara literal ataupun secara harfiah dia akan bunyi jatuh. Tapi tidak mana kalau bahasa dulu memang biasa aja begitu ni. Tapi kalau bahasa madin kita tu jaga dulu najak berlaku, benda tu berlaku ni. Bila jatuh benda tu tak kecek lagi tu. Ni tu makna bila berlaku. Tu. Ni beranak. Dan beranaklah. Makna gugur, makna jatuh dan makna beranak. Jatuhlah tiap-tiap yang mempunyai buntin akan anaknya. Anak mana hamil saat ni yang dikandung oleh artinya kata ia gugur ia dahulu daripada sempurnanya hamlum saat ni bulan hamlum itulah 9 bulan tak ada sempurna. 9 sabak huru haro. Mana kalau kita baca haru haro tu peliklah haru haro. Kita baca tu turut logat kita kecek huru haro. Dia tulis tu lagu itulah ni. Haru haro. Tapi orang sana tu macam kita bohong dia bahong ni. Dia kecek lagu tu bahong betul lah dia kecek bahong. Tapi kita nak jadi muafakah dengan bahasa kita huru haro lah. Jadi orang tak tanya lah. Kalau tidak dia tanya ustaz baca haru haro ni menatap nama ni. Jadi kena jawab pula tak ada bahasa ni. Kita tak tengok kau teman dan ustaz weh nampaknya dia mau komen tu. Dan terkejut iaitu kerana dan terkejut iaitu perempuan yang mati padahal ia bunting. Dan maknanya kerana terkejut sebab huru hara dia terkejut. Apa ia jadi terberanak tu? Kerana huru hara dia terkejut. Terkejut dengan huru hara saat ni. Iaitu perempuan yang mati padahal ia bunting. Dalam keadaan dia mengandung. Dan kata Syekh Muhammad Ramli dan Zahir daripada kalam ini hok pandangan yang mengatakan dua kaul a'immatul tafsir sini hok kaul yang mengatakan ni betul lah macam ayat ni tafsir pada watadun kullu zati hamlin hamlaha tu maka yang mati dalam keadaan mengandung dia dibangkitkan begitu juga. Jadi faham daripada kata Syekh Ramli Zahir daripada kalam ini rentikan daripada kalam ini fahamnya di atas kaul yang mu'tamad dibangkitkan dia dengan hamalnya itu. Hamal tu anak dalam kandungnya. Itu mana hamal, mana hamlun. Jika ada anaknya itu sudah ditiupkan roh ada tafsil padanya. Jadi kalau anak tu sudah ditiup maksudnya 4 bulan cukup 120 hari. Maka dia akan dibangkitkan dengan keadaan mengandung padanya. Dan dimasukkan haning jika ada anaknya itu sudah ditiup roh padanya, ni tafsil pada masuk syurga atau tidak. Tafsil pada masuk syurga atau tidak. Jadi kalau sudah ditiupkan roh maka dimasukkan ke syurga. Dan jika belum lagi ditiupkan akan roh maka iaitu jamad. Jadi jamadat, benda-benda macam batu, kayu gitu. Jadi tak ada apa lah ni. Ia adalah jamad. Tiada memberi bekas baginya. Supaya ada tak ada supalah. Tak ada apa-apa baginya bagi jamad. Jadi kalau sudah ditiupkan roh maka anak saat itu yang keguguran di pada masyar, beranak di pada masyar. Dia panggil anak apa tu? Anak pada masyar. Sekarang orang gelar anak COVID-19. Hok dalam tempoh ni lah mudah ni. Mudah COVID-19 anak COVID ni dia kata ni. Tu. Bukan anak COVID dia tu kena COVID ni. Ni anak pada masyar. Tu boleh kita buat mana anak masyar gitu. Anak masyar ni pun masuk dalam syurga juga ni. Tengoklah kalau dia telah ditiupkan roh. Tu. Begitulah tafsirnya. Far'un ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu man yudlil. Amma ba'du faqala Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa amin. Darina. Amma ba'du faqala Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Darina amin.
au an muayyanin kama an bakri liwa ilim wa nahwi dzaka fadri wa laysa fi aqsami dzal muqayyadi da'fun li fardiyatiha faltaqtadi. Ana rasa mudah baca di kita. Mesti lebih lancar ni. Kena pakat berlatih lah kau dah. Ayat ni kita buat the best lah. Situ mata tu deh. Bawah nung nah. Au kana au an muayyanin kama an bakrin liwa'ili. Au ataupun baca capur selalu. Kana taqidu bi thiqatin ataupun muqayyad ataupun ataupun diqaidkan dia dengan thiqah. Mana al-fardu ataupun al-mufrad. Hadis fardi ni, hadis mufrad. Gharib ni. Dia ada fardul mutlaq, ada fardu mana muqayyad bi baladin maksus, dan ada yang diqaidkan dengan thiqah. Bi thiqatin baladin ay at-taqyidu bi baladin muayyin. Datang an muayyanin. Jadi ada kalanya ataupun fardu tu mana al-mufrad itulah. Hadis fardu sana adalah diqaidkan dia dengan thiqah an muayyanin, dengan seorang thiqah ambil daripada muayyan, ambil daripada syaikhin muayyanin. Kama sebagaimana artinya kal haditsil ladzi ruwi, seperti hadis yang telah diriwayatkan an bakrin. Misalnya ini dia buat misal, seperti hadis yang diriwayatkan daripada Bakrin Al-Mansubi, yang mana dibangsakan Bakar itu liwa'ilin, bagi kabilah Wa'il. Tu. Mana Bakar, mana Al-Wa'il, mana liwa'ilin, yang dibangsakan itu bagi Wa'il. Mana kabilah Wa'il. Wahwa abuhu min tariqi bani Uyainah. Dia itu Wa'il. Wa'il ni siapa dia? Wa'il ni ialah abuhu, bapak kepada Bakar. Min tariqi Ibni Uyainah, daripada tariq Ibni Uyainah. Ibni Uyainah ambil an Wa'ilin al-mazkur, Wa'il tersebut lah. Tu. Dia daripada tariq Ibni Uyainah yang mengambil daripada Wa'il al-mazkur an ibnihi, daripada anaknya. Wa'il ni dia ambil daripada anak dia Bakar. Tu dia jadi pelik tu sikit. Saat ni dia kata am bakrin li wa'ilin. Nak ayat kata bakar tu li wa'ilin bagi Wa'il. Mana dia tu anak kepada Wa'il. Bakar bin Wa'ilin. Bakar bin Wa'ilin. Ibnu Uyainah dia ambil daripada Wa'il. Wa'il ambil daripada anak dia. Pelik ke? Ayah mengaji dengan anak. Tak ada pelik. Moga ayah dia pisah benar gi atas anak dia ngaji pondok ni. Mau balik ni kena ajar aku, dia kata ni. Jadi Wa'il saat ni Bakar li Wa'ilin tu maksudnya bukan an Wa'ilin. Nak royak Bakar tu li Wa'ilin, mana mansub li Wa'ilin. Kalau mudah-mudah agak Bakar bin Wa'ilin lah. Tapi tu cara kecek ni. Jadi daripada tariq Ibnu Uyainah, Sufyan Ibni Uyainah. Sufyan Ibni Uyainah ni dia ambil daripada Wa'il. Wa'il ambil daripada anak dia Bakar. Tu jadi terbalik. Pok ambil daripada anak jadi anak murid kepada pok, jadi anak murid kepada anak. Begitu. Aniz Zuhri Bakar dia ambil daripada Zuhri. Zuhri an Anasin. Zuhri itu makna tabi'in, daripada Anas. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aulama ala Safiyata, membuat walimah di atas Safiyah. Kena pula dah Ustaz lah. Membuat walimah di atas Safiyah. Dia menikah dengan Safiyah. Nabi buat walimahnya apa? Bisawiqin, dengan bubur sawik dan watamrin, dan juga tamar. Bubur sawik. Itu. Besok ni. Kalau ni tak ada dah bubur sawik ni. Sawik ni. Bubur kelapa sawik tu dah tu nama bubur lah, jenis makanan dulu ni. Kok biasa bubur kat lagu tu lah. Tak ke bubur nasi, bubur macam-macam lah ni. Jadi bubur apa nama, bur mana gandum. Tu jadi obat. Tapi gandum lah ni, gandum putih tu jadi penyakit pula ni.
Monggo dia proses tu macam-macam. Jadi mana tak ni? Bakar lam yarwi. Pada Ustaz Lawi dah ni gani ni. Alah dah. Suruh guna, kita tak guna ni. Supaya ada tanda kita nampak tu. Kat mana dia angin tak boleh nak belak. Jadi ni Nabi dia buat walimah dengan bubur dan juga tamar gitu ya. Ni. Ya tak nanti lagu mana nak pun ya PKP ni boleh lewat lagu ni rekah-rekah ni. Tu hok tidak punya PKP tu hok tak berkemampuan apa tebih juga takut orang kata ni. Itulah kehidupan kita ni. Jadi benda hok semudah tu dia jadi payah. Buatlah sekadar kemampuan kita ni. Tak perlulah orang panggil buat. Jadi terpaksalah buat secara mengelak apa ni. Jadi ramai dah buat tidak secara mengelak ni. Tapi hok orang hok tak ada dana lah mana juga terpaksalah juga. Tapi dengan perasaan yang agak gundah gulana jugalah ni. Persepsi manusia ni. Kalau mengelak 2-3 kali mengelak lagi dia mau kecil. Allah. Wau ni mengelak pula ni. Itu trend zaman kita lagi itulah cara backward. Patu lam yarwihi an Bakrin tidak meriwayatkan akan dia akan hadal hadis ni. Tu nak ayat kata fardu. Tidak meriwayatkan dia daripada Bakrin ghairu wa'ilin, selain daripada Wa'il ayah dia. Ni. Hadis ni maknanya bahkan ini tak ayat kau yang lain. Dia ayat ke ayah dia je. Ni, dia ayat ke ayah dia je. Mujur dah orang dia terambil daripada Wa'il. Ni. Walam yarwihi an Wa'ilin pula tidak meriwayatkan hadal hadis daripada Wa'il ghairu ibni Uyainah. Malaikat selain daripada Ibnu Uyainah tak ada. Bermakna Ibnu Uyainah seorang aja ambil hadis ni daripada Wa'il. Dan Wa'il seorang aja ambil hadis ni daripada Bakrun. Nah, tu dia. Wa huwa fil kutubis sittah sedangkan ia hadal hadis ni sedangkan dia apa ayat wa huwa fi kutub ayat kata dia tu makbul. Walaupun begitu dia fardu tu mana tapi ni hadis gharib pun ada. Sedangkan dia tu dia dalam kutub sittah. Ada dalam kutub sitam. Tu antara orang panggil kitab-kitab hadis yang paling top sekali. Tu. Jadi maknanya dia panggil hadis fardu itu makna dikaitkan dengan orang panggil siqah dengan siqah yang mana dia siqah saat ni terambil daripada muayyan. Orang yang tertentu. Wa nahwu zalika. Muayyanina wa nahwi dzaka fadri. Tu. Wa nawi dzalika fadri min kulli ma la yarwihi illa thiqatun an muayyanin. Maka seumpama demikian itu fadri ketahui olehmu itu takmilatun lil bait. Daripada tiap-tiap barang yang meriwayatlah maknanya dengannya dengan mala tu illa thiqatun fa'il belakang malakan oleh fa'il kepada yarwi. Malakan oleh seorang thiqah an muayyanin daripada orang yang tertentu. Qala fi Nailul Amani sahibun Nailul Amani lah. Dia kata dari kitab dia Nailul Amani isra hadhil aqsam mengiringi bahagian-bahagian ini. Bahagian apa ni? Kita duk cara bahagian fardu, hadis fard mutlaq, hadis fard, hadis mufrad. Hadis fard mana hadis gharib ni. Mengiringi selepas daripada berbicara tentang hadis mufrad ini, hadis fardu, maka tu yang kita Nailul Amani dia sebut berkata dia wa ala kullin di atas tiap-tiap min aqsamil fardi, tiap-tiap daripada kisim hadis fardu sana fala yu'tabaru fil fardi, tidak diiktibarkan pada fardi al mukhalafatu, tidak diiktibarkan pada hadis fardu itu al mukhalafah akan yang menyalahi, la yu'tabar tidak diambil kira akan yang menyalahi lima rawahu al-ghairu, bagi bare yang meriwayatkan akan hadis itu oleh orang lainnya, oleh orang lain daripada hadis fardu tu. Balil madaru fihi ala tafarrudi, bahkan peredaran padanya pada kullin itu alal tafarrud, di atas tafarrud bi an yarwiya, dengan bahawa meriwayatlah ia rawi fardi tu, rawi hadis fardi ma lam yarwihi, barang yang tidak meriwayatkan akan dia akan matu oleh lain daripada rawi sana. Sawaun khalafa, sama ada menyalahi
ghairahu akan orang lainnya, lain daripada rawi fardhi zat ni, fil hukmi pada hukum, aula ataupun la yukhalifu, makna tidak menyalahi, bi khilafi syadhi, tu makna tak ada kira. Maksud walaupun dia tu menyalahi ke ataupun tidak menyalahi, maknanya tafarruq dia tu diiktibarkan. Nah tu. Dia berbeza dengan bi khilafi syadhi. Maksudnya dari sudut penjenamaan hadis fardu tu bukanlah dengan iktibar nisbah kepada ada mukhalafah ataupun tidak mukhalafah dengan hadis yang lain. Berbeza dengan hadis syaz, timbul nama hadis syaz itu apabila ada perlawanan. Maksudnya lawan muqabil kepada syaz itu ialah al-mahfuz. Tetapi di sana dia ada beberapa kaul juga. Jadi di atas kaul yang pertama mula-mula kita belajar syaz ini dia masih lagi hadis makbul, tapi dia lemah berbanding dengan hadis makbul yang lain. Maka muqabil dia tu dipanggil sebagai mahfuz. Dia tu dipanggil syaz. Itu saja. Mana tak timbul istilah syaz ni. Jadi dikatakan para suami pakak tampil ke hadapan. Masuk pehada tu ada isteri dah tu. Kalau tak ada isteri makna dia itu dipanggil nisbah. Idhafi. Jadi maksudnya ialah syaz ini dia kena ada pasangan dia. Ada muqabil dia. Tidak dengan hadis fardu. Hadis fardu ni, hadis mufrad ni tak kira iktibar mukhalafah ataupun tidak mukhalafah. Tu. Jadi tetap saja dinamakan dia, dipanggil dia sebagai hadis fardu. Bi khilafi syadhi fa yu'tabaru fihi ma'at tafarrudil mukhalafati. Maknanya diiktibarkan padanya pada syaz serta tafarrud dia tu al mukhalafatu. Diiktibarkan akan mukhalafah. Kena ambil kira juga mukhalafah. Adapun hadis syahnu dia tidak, hadis fardu tu dia tidak kira mukhalafah. Orang panggil dia tu hadis fardu tu tak nanti ada mukhalafah. Tapi bila kita berkata hadis syaz, kita kena carilah gulawi dia tu. Kena ada mukhalafah baru nama syaz. Wa qawlu fadri tatmim lil bait. Perkataan fadri maka ketahui olehmu itu menyempurnakan bagi bait. Tambihun ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Buka kita.